Ya, baiklah. Tiba masanya kita ke segmen seterusnya, segmen Muziumku Warisanku seperti yang telah kita bergerakkan sebentar tadi. Jadi ini berkenaan dengan Hari Arkib Antarabangsa dan bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Zulhelmi bin Haji Muhammad Zain merupakan pegawai Arkib. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya. Selesa dipanggil Tuan Zul ataupun Tuan Helmi ni? Biasa orang memanggil Tuan Zul saja. Tuan Zul lah ya. Baik. Terima kasih waktu yang diluangkan Tuan Zul. Ya, pagi ini bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi untuk bersama dalam segmenku Muziumku Warisan. Segmen Muziumku Warisanku. Hari Arkib Antarabangsa ya. Baik, kita mulakan luangan wawancara kita ni Tuan Zul ya. Terlebih dahulu dengan mengetahui ya apa yang dimaksudkan dengan Hari Arkib Antarabangsa ini. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu, Arkib Negara ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana memberi peluang kepada Arkib Negara untuk membicarakan dan berkongsi maklumat berkenaan dengan Hari Arkib Antarabangsa. Jadinya Hari Arkib Antarabangsa ini adalah merupakan satu hari yang untuk kita meraihkan dan mendedikasikan penghargaan kepada kerja-kerja dan individu-individu yang terlibat dalam bidang arkib. Jadinya ia skopnya bukan tertumpu pada bidang arkib sahaja, tapi ia juga termasuk kepada pengurus-pengurus rekod dan mereka yang berperanan dalam pengurusan rekod bukan saja di arkib tapi di jabatan-jabatan kerajaan, iaitu di sektor awam, termasuklah juga di sektor swasta. Betul. Jadinya Hari Arkib ini adalah merupakan satu platform bagi membantu orang awam dalam memahami dan mengetahui kepentingan dan nilai arkib dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Jadinya maksudnya di sini kalau kita lihat dalam konteks arkib negara itu sendiri, antara bahan-bahan rekod yang disimpan di arkib negara salah satunya seperti fail-fail kerajaan, bahan audiovisual, bahan kartografi dan sebagainya. Jadinya sudah tentunya bahan-bahan ini sememangnya mengandungi maklumat-maklumat yang bernilai lah untuk kepentingan akses dan rujukan untuk generasi akan datang. Alhamdulillah ya, itulah ya maksud di sebalik Hari Arkib Antarabangsa ini. Bukan saja di jabatan muzium ya, malahan juga di peringkat swasta juga. Alhamdulillah kalau kita ni di NTB pun juga ada bahagian seksyen arkib ya. Betul. Jadi mereka ini turut diraikan jugalah ya dalam sambutan Hari Arkib Antarabangsa ini. Ya, jadi memang penting juga untuk kita mengetahui bila sebetulnya Hari Arkib Antarabangsa ini diadakan. Jadi ini kerana nilai arkib itu sebenarnya menyumbang kepada pembangunan negara seperti yang telah dinyatakan tadi. Jadi ramai yang ingin mengetahui bila sebetulnya tarikh Hari Arkib Antarabangsa ini diadakan ni Tuan. Okey, Hari Arkib Antarabangsa ini ianya diadakan pada setiap tarikh 9 Jun pada setiap tahun. Di awal bulan ini ya? Awal bulan ini 9 Jun. Jadinya setiap 9 Jun adalah merupakan Hari Arkib Antarabangsa. Jadinya tarikh ini adalah merupakan tarikh yang ditetapkan oleh satu badan antarabangsa yang kita dipanggil sebagai Badan Arkib Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai International Council on Archives. Singkatannya ICA. ICA, baik. Jadinya tarikh ini diambil adalah untuk memperingati penubuhan ICA itu sendiri, iaitu pada tarikh 9 Jun 1948. Jadinya Arkib Negara Brunei Darussalam turut sama menyambut meraihkan Hari Arkib Antarabangsa ini kerana Arkib Negara sendiri adalah merupakan ahli kepada ICA ini, iaitu semenjak tahun 1981. Jadinya bukan saja di negara ini ianya diraihkan, malah seluruh dunia meraihkan Hari Arkib Antarabangsa ini. Kalau boleh tahu, ianya mula disambut sejak tahun bila tu Tuan? Ini mula disambut pada tahun 2007. Jadinya ICA mengambil tarikh tersebut untuk dijadikan sebagai Hari Arkib lah, untuk memperingati jasa-jasa atau kerja-kerja orang-orang di sebalik arkib itu sendiri. Luar biasa sekali. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 16 sambutan yang ke-16 tahun ini. Wow, luar biasa sekali ya.
pastinya kita sangat-sangat menghargai mereka yang di sebalik tabir bahagian arsip ini tadi ya. Tujuan dan juga kepentingan Hari Arsip Antarabangsa ini diadakan, Tuan. Okey, antara tujuan Hari Arsip Antarabangsa ini diadakan adalah bagi meningkatkan kesedaran perkhidmatan awam dan orang ramai akan kepentingan pengurusan rekod dan arsip itu sendiri. Seterusnya, untuk mendidik dan menanamkan kefahaman orang ramai mengenai kepentingan rekod dan arsip sebagai bahan rujukan dan akses kepada sejarah dan kebangsaan kita ni serta menjadikannya sebagai bahan bukti undang-undang bagi melindungi hak asasi dan juga bagi keperluan untuk melaksanakan perancangan strategik bagi sesebuah organisasi. Jadinya selain itu, Hari Arsip Antarabangsa ini juga dijadikan sebagai satu platform bagi kita menghargai sejarah, budaya dan warisan khazanah negara kita ni, tapi dalam bentuk rekod itu sendiri. Jadinya dengan adanya bahan arsip yang mengandungi maklumat-maklumat yang bernilai sejarah dan kebangsaan ini, maka sudah setentunya ianya dianggap sebagai satu aset dan khazanah negara kita ini sendiri yang perlu disimpan dan dipelihara secara kekal untuk kepentingan rujukan dan ristaan kita ni masanya dan juga kepentingannya kepada generasi yang akan datang di masa hadapan. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat seperti tahun-tahun yang sudah ni, Tuan. Jadi setiap tahun mesti ada mempunyai temanya yang tersendiri. Jadi apa tema tahun ini dan bagaimana tema itu ditetapkan? Tuan, silakan. Okay, tema Hari Arsip Antarabangsa pada tahun ini sememangnya sudah ditetapkan oleh ICA itu sendiri. Jadinya temanya adalah berbunyi Archives Are You. Maksudnya di sini Archives Are You itu kalau dapat saya alih bahasa ke bahasa Melayu itu arsip itu auda. Kalau kita lihat arsip tema itu ianya agak meluas ia punya pengertiannya, tapi salah satu yang dapat kita ni ambil daripada tema tersebut ianya merujuk kepada bidang profesion dalam bidang arsip itu sendiri. Jadinya dalam bidang arsip sememangnya ada bidang yang khaslah di dalam yang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sama je macam kalau kita lihat bidang kemuziuman, bidangnya adalah dalam bidang curator. Dalam perpustakaan dengan profesion pustakawannya sendiri. Jadinya kalau bidang arsip ianya dianggap sebagai profesion arkibis. Jadinya arkibis ini berperanan dalam mengurus dan menentukan hala tuju arsip. Ini juga termasuk kepada bidang yang berkaitan dengannya seperti para penggubal dasar dan para pengamal profesional dalam bidang pengurusan rekod di setiap agensi dan organisasi sama ada di sektor awam dan swasta. Ini kerana kalau kita lihat kejayaan atau pembangunan sebuah arsip itu ianya berkait rapat dengan pengurusan rekod yang baik dan bersistematik. Maksudnya di sini kemantapan arsip itu datangnya dari sistem pengurusan yang baik dan efektif. Jadinya kalau kita lihat tema itu arsip itu ada dari segi profesion arsip, kita lihat kod etika arkibis itu sendiri sememangnya sudah ada disediakan oleh ICA sebagai garis panduan bagi arkibis atau pengamal profesional dalam mengurus dan mentadbir pengurusan rekod dan arsip. Jadinya antara etika-etika ini yang perlu ada dalam bidang diri seorang arkibis. Seorang arkibis itu salah satunya iaitu yang pertama, arkibis perlu mempunyai tanggungjawab moral kepada masyarakat dalam memperolehi, menyimpan, memelihara dan memberi akses kepada bahan arsip yang berada dalam kawalan dan jagaannya. Jadinya ini adalah merupakan bidang tugas yang utama arsip iaitu memperolehi bahan-bahan arsip dan seterusnya memeliharanya secara kekal untuk kegunaan masa akan datanglah rujukannya. Jadinya etika yang kedua pula iaitu arkibis harus berpegang kepada prinsip dan amalan kearkiban serta menggunakan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dengan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Jadinya ini bermaksud arkibis itu perlu mempunyai sikap neutral dalam melaksanakan tugasnya tanpa berat sebelah kepada mana-mana pihak. Jadinya contohnya kalau arkibis ni kalau ia memperoleh sebahagian rekod-rekod untuk diarsipkan,
adalah menjadi satu kesalahan jika ia mengubah maklumat-maklumat yang terdapat di dalam rekod tersebut. Kerana dalam arsip itu sendiri, tanggungjawab arkibis adalah untuk memelihara maklumat daripada ianya diubah dan disalahgunalah. Jadinya itu untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan maklumat-maklumat yang ada dalam rekod tersebut. Betul. Apatah lagi ya, apabila ia ingin disemak di masa akan datang, tidak sama seperti apa yang asal ya ataupun diberikan kepada seorang arkibis tersebut. Ya. Okey, dan seterusnya yang ketiga, etika arkibis ianya hendaklah sentiasa menjaga keutuhan, kesahihan dan ketahanan bahan arsip semasa menjalankan pemprosesan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan akses. Jadinya ini berkaitan juga dengan keselamatan bahan arsip itu sendiri yang perlu dijaga dengan selamat dan baik demi mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku pada bahan arsip tersebut seperti kerosakan atau kecurian. Jadinya keselamatan bahan arsip itu perlu dijaga juga. Seterusnya yang keempat, arkibis hendaklah berusaha menjadikan bahan arsip dapat diakses dengan mudah dan meluas. Ini adalah dengan menyediakan kemudahan agar akses dan rujukan kepada bahan arsip menjadi mudah dan senang. Jadinya ini maksudnya di sini menyediakan akses dengan mudah. Kalau kita lihat masa ini dengan ada penggunaan teknologi maklumat, itu adalah merupakan salah satu kemudahan yang dapat disediakan oleh arkibis untuk memberikan penyelidikan atau rujukan dengan mudah kepada orang ramai secara online atas talian. Jadinya yang kelima, arkibis perlu melindungi maklumat peribadi pewujud rekod atau individu yang terdapat dalam kandungan mana-mana rekod serta tidak menyalahgunakan maklumat-maklumat berkenaan untuk kepentingan sendiri. Jadinya ini adalah berkaitan dengan integriti seorang arkibis itu sendiri dalam menjalankan tugasnya agar tidak menyalahgunakan maklumat-maklumat yang terkandung dalam mana-mana rekod yang diperolehi. Jadinya itu sememangnya kita ni perlu mempunyai integriti dalam melaksanakan. Tapi kalau bukan saja arkibis itu, memang profesion lain perlu ada integriti lah. Perlu ada integriti dalam bidang tugas mereka ya. Tambahan lagi kalau arkibis ini kita ini melihat ya, mereka boleh menggunakan pakaian bahan-bahan tersebut. Kalau untuk kejahatan, blackmailing dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut harus dielakkan. Perlunya ada kejujuran dan juga integriti pada diri seorang arkibis tersebut ya. Berikutnya yang ke-6 tadi iaitu arkibis hendaklah sentiasa berusaha menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang kearkiban dan bersedia berkongsi ilmu pengetahuan demi meningkatkan tahap profesion. Seterusnya yang ketujuh, arkibis hendaklah menasihati pejabat awam dalam melaksanakan pengurusan rekod yang bersistematik, efisien dan efektif. Jadinya ini yang sedang dilaksanakan oleh Arsip Negara pada masa ini untuk memberikan nasihat dan panduan yang berkaitan dengan pengurusan rekod di pejabat-pejabat awam. Ini termasuk juga memberi panduan bagaimana pelaksanaan pelupusan rekod itu dilaksanakan. Maksudnya di sini pelupusan rekod tidak semestinya ia dapat dihapuskan. Maksudnya di sini pelupusan rekod bermakna ia menjalani proses penilaian rekod itu sendiri. Jadinya proses penilaian itu dinilai sama ada rekod itu mempunyai nilai untuk dipindah dan disimpan di Arsip Negara. Dan seterusnya bagi yang tidak mempunyai nilai diberi kebenaran untuk pemusnahan. Yang tidak ada nilai tidak ada nilai kekal untuk disimpan. Jadinya badan-badan penilai itu terdiri daripada siapa tu? Badan-badan penilai terdiri daripada pihak pegawai dan kaki tangan di Arsip Negara itu sendirilah. Termasuk juga daripada pejabat-pejabat awam tersebut. Pasal kerana penilaian ini penilaian awal sememangnya dijalankan oleh pejabat awam itu sendiri kerana mereka lebih mengetahui nilai yang terdapat dalam rekod-rekod milik mereka sendiri. Dan seterusnya apabila dinilai oleh pejabat tersebut, barulah Arsip Negara menilai dari aspek nilai sejarah dan kebangsaan itu sendiri. Jadinya kalau ada nilai untuk negara,
untuk kepentingan negara, barulah ia diberi kebenaran untuk dipindah ke arkib negara. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Dan tria berikutnya ini ada lagi yang ingin disampaikan? Okay, yang seterusnya yang ke-8 itu arkibis hendaklah mematuhi dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan semasa menjalankan tugas. Jadinya setiap arkib itu di dalam sebuah negara perlu patuh kepada perundangan dan peraturan yang terdapat dalam negara masing-masing. Jadinya kalau dalam negara kita ni arkib negara menguatkuasakan satu akta iaitu yang dipanggil Akta Arkib Negara Brunei Darussalam Penggalan 116. Jadinya ini adalah sebagai panduan untuk arkib negara untuk menjalankan tugasnya lah sebagai pengurus rekod. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang antara etika yang perlu ada yang telah dikongsikan ya sebagai panduan bagi arkibis atau para pengamal profesional dalam mengurus dan mentadbir pengurusan rekod dan arkib. Jadi untuk seterusnya Tuan, dengan adanya Hari Arkib Antarabangsa ini, mungkin adakah sambutan diadakan dalam negara ini bersempena dengan Hari Arkib Antarabangsa ini Tuan? Okey, melalui Hari Arkib Antarabangsa ini, Arkib Negara merancang untuk mengadakan beberapa acara yang disepenakan dengan Hari Arkib Antarabangsa ini. Antaranya ialah program Hari Terbuka Arkib Negara Brunei Darussalam. Ya. Program ini merangkumi sesi taklimat berkenaan dengan peranan dan tugas arkib negara dalam pengurusan rekod dan pentadbiran arkib. Ini juga termasuk dengan sesi perkongsian maklumat berkenaan dengan tata cara dan proses pelupusan, sama ada proses untuk pemindahan bahan ke arkib negara atau kebenaran untuk pemusnahan rekod. Jadinya hari terbuka ini juga nanti memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat sendiri bagaimana tugas-tugas dalam pemeliharaan rekod dan arkib itu dilaksanakan, serta mengetahui tata cara proses bagi permohonan akses dan rujukan bahan arkib melalui beberapa siri lawatan ke beberapa seksyen di bangunan arkib Negara Brunei Darussalam. Jadinya majlis ini sememangnya belum ditentukan tarikhnya bila diadakan, tapi insya-Allah arkib negara akan memaklumkannya nanti setelah ada penetapan tarikh bagi acara tersebut. Alhamdulillah. Mengetahui perkembangannya di mana ni Tuan? InsyaAllah boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial iaitu Jabatan Museum Instagram atau Arkib Brunei. Alhamdulillah. Ya. Jadi audio follow Instagram tersebut. Jika sudah payu tarikhnya nanti bila aktiviti ini ataupun majlis ini diadakan akan dikongsikan di akaun Instagram tersebut ya. Maira? Ya, Bapa Nabi, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Zulhelmi bin Haji Muhammad Zain. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, rasanya belum terlambat kita ni ucapkanlah ya kepada Tuan Zul sebentar tadi ya, selamat menyambut Hari Arkib Antarabangsa yang baru saja diraikan atau disambut pada tanggal 9 Jun lepas ya. Tahun ini sambutannya yang ke-16 ya. Semenjak daripada tahun 2007 ianya diraikan. Baik, kita berada di penghujung ruangan wawancara ini dan insya-Allah selepas ini kita ni akan mengikuti berita ke udara dan selepas berita nanti kembali semula bersama kita berdua. Ada package program yang kita ni sediakan untuk penonton kita ni. Saya suka dengan aktiviti ini ya. Ya, aktiviti menyelam tarik pelancong tempatan. Alhamdulillah. Banyak tempat-tempat yang boleh kita ni kunjungi ya di negara kita ni Brunei Darussalam ini. Apatah lagi aktiviti menyelam ini kehidupan laut ya, koral, takat ya, spesies ikan dan juga sebagainya. Mungkin kita ni akan berkesempatan untuk menyaksikannya selepas ini. Dan terakhir nanti segmen Enak Rasa, kita akan bawakan satu resepi yang cukup memang cukup mengiurkan, iaitu segmen Enak Rasa Lemon Cupcake. Jadi audiens jangan ke rumah dah, terus saja bersama kami untuk menyaksikan pelbagai juga informasi dan juga maklumat yang akan kita bawakan. Dan selepas ini kita akan mengikuti siaran berita kembali selepas ini.